Sampai 3 hari bau minyak yang dicampur dengan air mandi limau masih lagi wangi sekalipun mandinya digosok dengan sabun. Haji Basar tahu minyak yang dicampur dalam air limau ucu semali sekadarlah minyak biasa yang dibeli dari kedai mamak. Apalah sangat minyak wangi berkenaan kalau disapu pada kulit apabila dijadikan lotion semata-mata. Setelah dibasuh atau mandi, nescayalah bau minyak berkenaan akan hilang serta-merta. Tetapi ucu semali bancuh minyak berkenaan dengan air mandi limau setelah menunggu malam yang diserkup sepi. Sebaik sahaja ucu semali memotong limau yang dipetik 3 biji pada satu tangkai, dia memberi isyarat supaya Haji Basar meletakkan duit sebanyak 25 sen ke dalam piring berisi limau berkenaan. Setelah air di dalam baldi siap dibancuh, limau juga siap dipotong. Segeralah ucu semali memadamkan lampu, biarlah di dalam rumah menjadi gelap. Tetapi Haji Basar nampak melalui kilauan cahaya lampu yang terpasang di dapur rumah, ucu semali telah membakar setanggi. Lama dia terconggok di hadapan asap setanggi, lantas ucu semali pun menyeru. Kemudian ucu semali merungut-rungut bagaikan bercakap tidak menentu. Memang Haji Basar dapat mengagak. Tentulah ucu semali dapat melihat apa sahaja lembaga di hadapannya, kerana sekali-sekala dia bagaikan menyuruh lembaga itu ke mana-mana. Dia akan menunggu beberapa ketika seolah-olah untuk mendapatkan laporan yang diperlukannya. Hampir setengah jam ucu semali merungut-rungut. Lantas dia meminta pasangkan semula lampu. Selepas itu dia menyuruh Haji Basar berdiri di cucur atap, lalu dijirus dengan air mandian limau itu dari tingkap serambi. Memang sejuk juga Haji Basar melihat akibat dijirus air tatkala tengah malam. Tetapi dia terpaksa mematuhi juga apa sahaja kemahuan ucu semali. Lama sangat dia merasakan seolah-olah rezekinya tersekat, sehingga perniagaannya semakin menurun. Masakan tidak, semena-mena sahaja segala peluangnya bagaikan tertutup rapat. Memang siapa pun tidak percaya apabila dia mengalami kebuntuan akibat wang di tangannya tidak membawa keberkatan langsung. Tahu sangatlah Haji Basar, wang perniagaannya tidak pernah susut, tetapi dia sentiasa mengalami kesempitan. Kadang-kadang dia sendiri tidak menyedari bagaimana berbelanja sehinggalah wang di dalam dompetnya sering kehabisan. Kereta juga sentiasa meragam hinggakan tayarnya bocor setiap 3 hari sekali. Tak tahulah ucu nak buat macam mana, ujar ucu semali apabila Haji Basar memberitahunya mengenai kejadian yang menimpa dirinya. Berniaga rasa saya tak jatuh, tapi wang ni habis tak tahu ke mana, gelau Haji Basar disebabkan tidak tertahan lagi menahan kerusuhan hati. Kalau berniaga tak rugi, macam mana pula sempit rezeki? Memang ucu semali tidak dapat mengagak masalah yang ditanggung oleh Haji Basar. Tak tahulah saya ucu, ada saja yang tak kena, tutur Haji Basar apabila kenangkan keretanya yang selalu rosak itu. Selang 3 hari sekali, tayar keretanya akan bocor. Pintu kereta pula terkunci tidak boleh dibuka. Apabila dibawa ke bengkel, tidak ada apa-apa pula kerosakan. Ikut pengalaman ucu, tak pernah berlaku macam ni, jelas ucu semali yang serba salah juga mahu membantu setelah Haji Basar menjengah ke rumahnya di kawasan Felda berkenaan. Macam mana pun ucu cubalah, desak Haji Basar semacam meletakkan harapan yang tinggi pada ucu semali. Tatkala ucu semali mula membakarkan setanggi, sekaligus terasa seluruh badannya geli-geleman seolah-olah badannya dilumuri oleh minyak. Cepat-cepatlah ucu semali mengisar duduk lantas menepuk kepala lututnya sebanyak 3 kali. Sebaik sahaja ucu semali melihat bayangan pejabat Haji Basar, terkejut juga dia seolah-olah dinding pejabat juga dilumuri minyak hinggalah tercium bau yang harum. Tersenyum ucu semali disebabkan bau minyak yang harum itu menjadikan pejabat Haji Basar bagaikan tenggelam di tengah ombak minyak yang mengalir di jelah dinding laksana mata air pada tebing telaga. Jikalau mata air berkenaan disumbatkan, nescaya akan terus juga terpancut bagaikan tidak dapat ditahan-tahan. Ketika itulah ucu semali duduk lantas berzikir hingga terasa tubuhnya melayang-layang ke udara. Serentak dengan itu, dia melihat di sekelilingnya terlalulah ramai lelaki yang berkeliling. Tidak bertangguh, ucu semali pun menyuruh semua lelaki yang menjelma di hadapannya supaya menutup mata air yang memancut minyak wangi pada dinding pejabat Haji Basar itu. Setelah geli-geleman di seluruh tubuhnya itu beransur hilang, segeralah ucu semali mengisarkan duduknya. Lantas dia pun menghalakan nafas lalu terus memberi isyarat supaya lampu dipasangkan semula.
Menggeleng-geleng lemah dia, tetapi dia tidak tahu. Dia tidak mahu memberitahu apa-apa kepada Haji Basar setelah melihat keadaan di pejabatnya itu. Apabila Ucus Mali jiruskan air mandi limau itu, memang dia tidak benarkan Haji Basar mengelapkan air itu dengan tuala. Biarlah air yang dijirus ke tubuh itu berbintik-bintik sampai kering sendiri. Rambut juga dibiarkan tidak disisir disebabkan bimbangkan air mandi limau itu akan maam apabila menitik di hujung rambutnya. Sebab itu bau minyak berkenaan melekat pada rambut Haji Basar. Tatkala beliau balik ke rumah, dia terus rebahkan badan ke katil. Sekaligus pula isterinya, Hajar Rusijah, terbau minyak wangi berkenaan sampai melekat bau itu ke bantal. 3 hari pula Hajar Rusijah terbau wangi bantal itu sekalipun sudah dijemur di anjung rumah. Tersengih-sengih Hajar Rusijah mengejek Haji Basar tatkala menghadap sarapan pagi apabila memberitahu mengenai bau minyak wangi yang melekat pada bantal itu. Tetapi Haji Basar tidak peduli sangat sama ada isterinya mengejeknya ataupun tidak. Manalah isterinya tahu mengenai keadaan di pejabatnya yang tiba-tiba saja bagaikan malap tidak berseri apa-apa. Kalau tidak kenang kawannya, Siwak Damus ingatkan dia supaya tidak terburu-buru sangat mengambil keputusan mahu menutup perniagaannya. Memang sudah lama Haji Basar tinggalkan pejabatnya. Biarlah dia terperosok di rumah mengharapkan anak-anaknya yang membantu. Setelah perniagaan yang sekian lama dikendalikannya itu, tiba-tiba saja menghadapi masalah. Dia tahu perniagaannya tidaklah jatuh merundum. Segala-galanya masih berjalan dengan baik, hinggakan mereka yang berniaga dengannya tidak pernah culas membayar. Tetapi duit di tangannya selalu saja habis tidak menentu. Dia sendiri pun tidak tahu bagaimana mahu tuliskan buku akaun akibat daripada perasaannya yang sentiasa rusuh itu. Minyak wangi biasa, sahut Haji Basar yang tidak peduli sangat dengan usikan isterinya itu. Arwah ayah saya dulu pun gunakan minyak wangi yang macam tu. Tersengih-sengih Hajar Rusijah disebabkan bau minyak wangi yang digunakan pada air mandi limau Haji Basar masih lagi berbau harum. Okey. Dia gunakan untuk apa? Berkerut dahi Haji Basar apabila isterinya ungkit fasal minyak yang digunakan oleh arwah bapa mertuanya. Setahu saya, arwah ayah dulu buat minyak senyonyong. Jelas Hajar Rusijah bagaikan curiga dengan air mandi limau yang dijiruskan oleh Ucus Mali itu. Sebab itu arwah ayah beristeri sampai 4. Beritahu di selanjutnya apabila kenangkan arwah ayahnya, iaitu Andak Bucin yang berkahwin sampai 4 itu. Terkekek-kekek Haji Basar ketawa. Sebaik saja Hajar Rusijah sebut mengenai arwah ayahnya yang berkahwin 4 itu. Lantas saja Haji Basar menuduh tentu isterinya juga bimbang dia mandi air limau disebabkan mahu berkahwin lain. Asal saja bertemu dengan Ucus Mali jauh di kawasan Felda, tentulah bertujuan mahu memikat sesiapa. Sebab itu Haji Basar terasa sangat geli hatinya apabila Hajar Rusijah menyindir sedemikian. Takat mencari minyak senyonyong, tidak perlulah dia bersusah payah meranduk kesepian malam untuk menemui Ucus Mali. Memang arwah bapa mertuanya sudah berikan dia minyak senyonyong, biar mudah laris tatkala berniaga apa pun. Sesiapa saja yang berurusan dengannya sudah tentu akan menuruti keputusannya. Sebaik saja minyak tersebut disapukan pada alis mata, teruslah ke bibir. Memang bapa mertua Andak Ucin ingatkan Haji Basar supaya tidak salah menggunakan minyak senyonyong berkenaan. Kalau digunakan untuk memikat perempuan, nescaya minyak senyonyong berkenaan sekadar seronok mau berkahwin sampai 4 isteri sahajalah. Haji Basar sendiri menyadari Andak Ucin beristeri sampai 4 orang, tetapi berniaga tiada satu pun yang menjadi. Disebabkan tidak boleh digunakan untuk berniaga, lantas saja Andak Ucin bekerja sebagai tukang kayu. Apabila dia berikan minyak senyonyong itu pada Haji Basar, dia sudah ingatkan tentang niat yang tertanam di kalbu, sebaik saja diturunkan kepada menantunya. Lantas saja Haji Basar tanamkan niat jauh di lubuk hatinya, mahu menggunakannya untuk berniaga semata-mata. Setiap kali malam bulan mengambang penuh, Haji Basar akan asapkan botol minyak berkenaan dengan kemenyan sampai berturut-turut 3 malam. Dia akan melihat akar serai bunga di dalam botol itu akan berpusing di tengah minyak yang berbuih sebaik saja dia asap dengan kemenyan. Sekaligus pula akar serai itu akan bertukar menjadi kebiru-biruan apabila asap kemenyan itu melabun di tengah rumah. Cubalah sesiapa saja yang berurusan niaga dengannya mencari hilah tidak mahu membayar wang yang dituntut. Tatkala mendengar suara Haji Basar di dalam telefon saja, nescaya hati mereka akan menjadi gentar. Tidak bertangguh mereka akan memberikan janji mahu membayar sebelum Haji Basar sempat bertanyakan apa-apa.
Minyak senyonyong ayah jikalau disalahgunakan memanglah untuk memikat perempuan je, ujar Haji Basar di hujung ketawanya sengaja menyindir isterinya. Jadi arwah ayah dulu salah gunakan minyak senyonyong tu ke? Lantas Hajar Rusijah mencebir bibir kerana menyangka suaminya tidak tahu apa-apa pun mengenai minyak senyonyong berkenaan. Entahlah, tapi kalau nak kahwin sampai 4 tak payah pakai minyak senyonyong pun bolehlah. Jelas Haji Basar tersengih-sengih mengulum senyuman disebabkan dia sudah berjanji dengan arwah bapa mertuanya untuk merahsiakan tentang minyak berkenaan yang diturunkan kepadanya. Bukan mudah anak bucin mahu turunkan minyak senyonyong yang mengalir keluar daripada rumpun serai bunga itu. Kalau Haji Basar tidak mahu merahsiakannya, tentulah anaknya Hajar Rusijah akan mengalami nasib yang sama seperti emaknya yang hidup bermadu sekiranya Haji Basar tidak menyimpan rahsia mengenai minyak senyonyong yang ditampung tak kalau keluar meleleh di rumpun serai bunga. Bangga sangat anda bucin apabila menemui rumpun serai bunga di tengah hutan, lalu dibawa balik dan ditanam di hujung halaman. Beberapa kali juga anda bucin mengendap suatu malam bulan tengah mengambang apabila tercium bau harum laksana bunga cempaka gugur ke tanah. Lantas disulurnya ke perdu rumpun serai bunga itu. Setelah rumpun serai bunga itu bergegar kuat, tersentak anda bucin apabila melihat minyak meleleh pada perdu rumpun serai berkenaan. Cepat-cepat dia tadahkan tempurung disebabkan bau minyak berkenaan sangatlah semerbak harumnya. Disimpan baik-baik minyak berkenaan dengan akar serai bunga yang jatuh ke dalam tempurung, tidak dibuang pun satu. Apabila isterinya menanyakan mengenai minyak di dalam tempurung yang berbau harum itu, terus sahaja anak bucin memberitahunya minyak senyonyong. Tergamam isterinya sebaik saja diberitahu bahawa minyak senyonyong keluar meleleh pada perdu rumpun serai bunga. Sewaktu isterinya menjengah perdu rumpun serai berkenaan, dia semakin terkejut apabila melihat beberapa butir batu yang berwarna-warni berlonggok di situ. Disebabkan dia menyimpan batu berwarna-warni itu, isterinya tidak marah apabila anak bucin berkahwin lagi. Apalagi, batu berwarna-warni itu akan bertambah sekiranya dia jualkan kepada jiran-jirannya sampailah beliau meninggal dunia. Tiba-tiba sahaja batu berwarna-warni itu berkenaan hilang entah ke mana. Serai bunga yang dijaga baik-baik oleh anak bucin juga pupus tidak bersebab. Setelah diturunkan kepada Haji Basar, anak bucin ingatkan menantunya supaya tidak memberitahu sesiapa pun mengenai minyak senyonyong berkenaan. Bimbang benar dia mahu serahkan pada anak-anak lelakinya yang lain. Takut nanti mereka berbangga sangat hingga memikat sesiapa sahaja perempuan yang menarik perhatiannya. Boleh jadi minyak senyonyong arwah ayah dulu awak yang simpannya. Segera Hajar Rusijah menuduh disebabkan bau air mandi lima suaminya seakan-akan bau minyak senyonyong yang disembunyikan oleh ayahnya. Tahu sangat Hajar Rusijah mengenai minyak berkenaan disebabkan dia pernah terserempak di dalam peti kayu di bawah kolong. Hei, kalau ada pada aku, dah tentulah aku kahwin 4, ujar Haji Basar sengaja berdalih. Ketika inilah mereka berdua dikejutkan dengan bunyi sorak-sorai anak-anak di luar pagar rumah. Lantas saja Hajar Rusijah menerpa ke pintu hadapan rumah hingga kan tidak peduli lagi pasal minyak senyonyong yang dibangkitkan di hadapan suaminya itu. Sebaik saja dia menjengah keluar, Hajar Rusijah tidak melihat seorang pun kanak-kanak yang bersorak di luar pagar rumahnya itu. Tetapi dia terkejut apabila melihat sebuah kereta jenazah tersergam di luar pagar rumahnya. Belum pun sempat dia memanggil Haji Basar, lantas sahaja suaminya tercegat di belakangnya. Segera Haji Basar membukakan jeruji pintu untuk memastikan memang betulkah kereta jenazah itu berhenti di hadapan rumahnya. Ketika Haji Basar berjalan mendekati pintu pagarnya, kereta jenazah itu terus bergerak meninggalkan kawasan rumahnya. Hajar Rusijah pula ternampak kereta berkenaan bergerak secara sendiri tanpa kelibat pemandunya. Hairan juga Haji Basar apabila diberitahu oleh isterinya mengenai kereta jenazah itu yang bergerak dengan sendiri tanpa pemandu. Apabila hal itu diberitahu kepada jiran-jirannya, mereka juga terkejut. Tidak ada sesiapa pun yang melihat kereta jenazah itu berhenti di luar pagar rumah Haji Basar tak kala mereka sedang bersarapan pagi. Sewaktu mereka menjengah ke tepi pintu pagar, memang bekas tayar kereta ternampak timbul pada tanah pasir di situ. Saya tidak nampak pun kereta berhenti dekat situ, Abang Haji, ujar Fazli, jiran yang dekat bersebelahan dengan rumahnya. Memang sejak selepas solat subuh, Fazli bersenam di hadapan rumah. Sekiranya kereta jenazah berkenaan berhenti di hadapan pagar rumah Haji Basar, memanglah dia yang akan mula-mula melihatnya. Takkanlah saya bermimpi, gerutu Haji Basar semacam tidak percaya apabila diberitahu sedemikian oleh Fazli.
Sejak selepas subuh, memang saya di halaman rumah ni. Jelas Fazli yang mengakui nampak Haji Basar menerpa ke pintu pagar secara tergesa-gesa. Siapa pula yang meninggal dunia hingga kan kereta jenazah tersalah rumah ni? Lantas Mak Sutin mencelah setelah diberitahu tentang kereta jenazah pagi-pagi lagi berhenti di hadapan pagar rumah Haji Basar. Memang saya dengar suara budak-budak ni bersorak, sahut Haji Rusijah menjelaskan apabila jiran-jiran memberitahu tidak melihat seorang pun kanak-kanak di situ. Kalau kanak-kanak bersorak pun tentulah anak-anak mereka yang sudah ke sekolah semenjak selepas subuh lagi. Tetapi berturut-turut 3 pagi pula, mereka di situ dikejutkan dengan kereta jenazah yang berhenti tersegang di hadapan pintu rumah. Tidak sampai 2 minit, kereta berkenaan berhenti. Cepat-cepat saja ianya akan bergerak. Memang Fazli juga tidak dapat melihat kekelibat pemandu kereta itu apabila ia bergerak meninggalkan pintu pagar tersebut. Bukan Fazli saja yang terserempak, malah Mak Sutin juga yang suka mengusik jirannya itu juga tergamam apabila beliau juga turut terserempak dengan kereta jenazah yang tiada pemandu itu berhenti di hadapan rumah Haji Basar. Sebab itulah mereka mula mengendap di pintu pagar rumah sebaik sahaja selepas waktu subuh. Tetapi tidak kelihatan apa-apa pula sampailah seminggu apabila mereka menunggu di situ. Disebabkan terserempak dengan kereta jenazah yang tidak ada pemandu yang berhenti di hadapan pintu, lantas saja Haji Basar menemui Ucus Mali. Sengaja dia mengajak Fazli ikut sama temankan di kefelda berkenaan. Tetapi Ucus Mali juga memberitahu bahawa kereta jenazah turut ada berhenti di halaman rumahnya selepas subuh tatkala dia turun ke tanah untuk ke kebun. Sebaik sahaja Ucus Mali mau mencapai motosikalnya, dia menyedari bahawa kereta jenazah itu bergerak perlahan-lahan meninggalkan halaman rumahnya. Memang dia cam sangat bahawa tidak ada pemandu di hadapan. Berturut-turut 3 pagi Ucus Mali terserempak dengan kereta jenazah tersebut yang berhenti di halaman rumahnya. Kemudian dia bergerak perlahan-lahan sebaik saja Ucus Mali mencapai motosikalnya. Ucus Mali tidak peduli sangat mengenai kereta jenazah yang berhenti di halaman rumah kerana menyangka pemandunya sengaja mahu berhenti berehat. Tentu pemandu kereta jenazah itu yang masuk ke dalam kawasan felda berkenaan keletihan kerana menguruskan membawa balik jenazah dari hospital. Manalah tahu jirannya di kawasan felda berkenaan sudah bekerja menjadi pemandu kereta jenazah berkenaan. Setelah dicam sangat dengan kereta jenazah itu bergerak tanpa pemandu, Ucus Mali mula mengecaki kereta berkenaan sekadar bayangan saja. Tetapi anaknya, Uncak, juga terserempak dengan kereta jenazah berkenaan melalui lorong ke rumahnya tatkala dia mengayuh basikal ke sekolah. 3 pagi berturut-turut Uncak cam sangat kereta berkenaan. Memang tiada pemandu. Ucu di sini pun terserempak dengan kereta jenazah, beritahu Ucus Mali apabila dia Haji Basar menjelaskan kejadian menimpa di rumahnya 3 pagi berturut-turut. Cam benar Ucu, memang kereta tu tak ada pemandu, ujarnya menambah apabila kenangkan kejadian yang sama menimpa rumahnya juga. Takkanlah kita sama-sama bermimpi ni Ucu? Hairan juga Haji Basar, kiranya mahu dituduh mereka bermimpi. Kalau takat dia suami isteri saja melihat, boleh juga dianggap kereta jenazah itu sekadar bayangan. Namun Fazli dan Mak Sutin jiran-jirannya juga terserempak sama. Bukan perkara mimpi ni Haji. Jelas Ucus Mali tersengih-sengih kerana tidak bimbang apa-apa sekiranya mahu menguji dirinya. Kadang-kala orang nak tunjuk kepandaian, manalah kita tahu. Dia mendengus, seolah kejadian tersebut mahu mencabar dirinya. Macam-macam ilmu sihir ni, ujar Fazli yang memang pernah mengalami kejadian diganggu sihir sewaktu tinggal di rumah lamanya sebelum berpindah berjiran dengan Haji Basar. Apabila dia memberitahu kepada Haji Basar, lantas saja lelaki itu mentertawakannya kerana terlalu banyak sangat mempercayai kejadian-kejadian demikian. Manalah Haji Basar dapat merasakan keadaan cemas dirinya sekeluarga apabila langsir jendela tiba-tiba sahaja terbakar. Habis saja langsir rentung terbakar, sekaligus pula api padam tidak sempat menjilap ke dinding. Tilam di atas katil juga terbakar, bagaikan ditabur bara merah menyala hinggalah ke kabut tilam berlubang-lubang ditembusi api. Rusuh benar hati Fazli disebabkan sepanjang malam dia terpaksa berjaga-jaga. Lantas sahaja Hitam Suhun menyuruhnya untuk membuangkan sahaja langsir kalau api berkenaan sengaja membakar langsir jendelanya. Apabila tidak dipasangkan langsir, kushin bangku pula yang berlubang-lubang bagaikan bara berselerak di situ. 3 malam berturut-turut Hitam Suhun membakarkan kemenyan, namun kejadian api memercik laksana bara ditabur itu terus berlaku di dalam rumah.
Disebabkan api yang mengganggu rumah Fazli tidak juga reda, asal saja masuk waktu maghrib. Segera Hitam Sukon memberitahu hal tersebut kepada Pak Gumil. Ketika Pak Gumil jejakkan kaki ke rumah Fazli, tidak pula berlaku api memercik sebaik saja masuk waktu maghrib. Sehinggalah tengah malam Pak Gumil menunggu, dia terus solat sunat 2 rakaat. Setelah dia berzikir jauh di dalam jiwanya, Pak Gumil segera membacakan sebanyak 7 kali. Maafkan saya, 7 kali ayat yang tidak perlu saya bacakan di sini ya. Ketika inilah mereka terkejut apabila tercium bau hangit bagaikan bau rambut yang terbakar. Semenjak Pak Gumil berulang 2 malam berturut-turut, Fazli berasa lega apabila rumahnya tidak lagi diganggu. Apabila dia mahu membayar wang pengeras, Pak Gumil sekadar menyuruh dia hantarkan saja pisang ke masjid untuk 3 kali Jumaat berturut-turut. Puas juga Fazli mendesak supaya memberitahu mengenai kejadian yang mengganggu rumahnya. Namun sengaja Pak Gumil berdalih. Manalah Pak Gumil mahu memberitahu mengenai Fazli yang menggunakan minyak senyonyong tatkala memikat isterinya, sehingga lelaki yang menaruh perasaan sentiasa menyimpan dendam. Marah benar lelaki itu apabila Fazli yang kurus meleding mudah sangat memikat Mazimah, hingga lelaki berkenaan sengaja mahu menimbulkan kecemasan. Biarlah Fazli gunakan minyak senyonyong yang disapukan pada sapu tangan hingga tercium kepada Mazimah. Sebab itulah Pak Gumil sekadar berbisik kepada Fazli bahawa penggunaan minyak senyonyong juga boleh memudaratkan diri sendiri juga. Tetapi Fazli tidak bermaksud mahu menyakiti hati sesiapa pun apabila mencari minyak senyonyong sampailah ke tengah hutan di negeri Pahang. Dia sekadar mahu memikat hati Mazimah yang berdalih sangat setiap kali dia cuba mendekati perempuan itu. Sebab itulah Fazli terpaksa juga mendesak bapa saudaranya di Jerantut agar dapat membantu, biar diturunkan jampi serapah untuk diamalkannya. Sengaja bapa saudaranya memberikannya sahaja minyak senyonyong biar dititikkan pada sapu tangan. Asal saja terserempak dengan Mazimah, beliau akan kibaskan sapu tangan tersebut biar bau wanginya tercium menusuk ke dalam hidung. Sebaik sahaja tercium bau minyak senyonyong, memang 3 malam berturut-turut Mazimah tidak boleh lelapkan mata apabila kenangkan akan diri Fazli. Setiap kali menjejakkan kaki ke pejabat, dia akan tertunggu-tunggu akan Fazli masuk menjengah. Tiba-tiba saja perasaannya tidak boleh melupakan Fazli. Asal saja mata mahu mengantuk tidur, dia akan tergamam bangun bagaikan terdengar suara Fazli berbisik di telinganya, menyuruhnya membuka mata. Sebab itulah mudah saja Mazimah menerima lamaran tatkala Fazli masuk meminang. Manalah Fazli tahu tentang lelaki yang hatinya terluka apabila dia berkahwin dengan Mazimah. Sebab itu Pak Gumil tidak peduli sangat tatkala melihat bara api yang ditaburkan di dalam sekam padi. Setelah diembuskan 3 kali dengan surah Al-Fatihah, dia melihat dengan jelas asap melabur naik apabila sekam padi dielus angin kencang. Ketika ini Pak Gumil melihat lelaki berpakaian serba hitam tercegat di situ, mencampakkan bara api. Bara dari sekam padi seolah-olah menyinggahi langsir jendela. Kalau jauh nak ke Felda ni, cubalah jumpa dengan Pak Gumil tu, tutur Ucu Semali sebaik saja diberitahu oleh Fazli mengenai kejadian yang menimpa rumahnya bertahun-tahun sebelum itu. Pak Gumil dah lama meninggal dunia, beritahu Fazli apabila kenangkan dia tidak sempat menziarahi orang tua berkenaan. Anak murid Pak Gumil tak ada ke? Desak Haji Basar pula sengaja mahu mengetahui tentang Pak Gumil. Dalam saat demikian, dia lebih mengharapkan Ucu Semali sahaja. Setelah sama-sama mengalami kejadian terserempak kereta jenazah bergerak sendiri dengan tiada pemandu itu. Tak salah saya, Pak Gumil dulu datang dengan Ustaz. Jelas Fazli yang tetap ingat sangat malam kedua Pak Gumil datang menjenguk ke rumahnya memang bersama dengan saya. Ustaz tu kan selalu datang ke sini, sahut Sebanun, isteri Ucu Semali sambil mencuit bahu suaminya. Tersenyum Ucu Semali sebaik saja Fazli sebutkan mengenai saya bersama dengan Pak Gumil jejak kaki ke rumahnya tatkala kejadian api membakar langsing jendela tidak semena-mena itu. Tilam di katil juga disinggahi dengan bara api yang tidak kelihatan di mana-mana. Malah kucing yang baru dibeli dari kedai perawat juga tebuk berlubang-lubang bagaikan disinggahi bara api yang menyala. Ucu kenal ke dengan Ustaz tu? Tanya Fazli sambil menatap muka Ucu Semali setelah diberitahu oleh Sebanun mengenai saya yang seringkali menjengah datang ke Felda itu. Ustaz tu bukannya mahu sangat kalau dijemput. Lantas Sebanun menjelah sebelum Ucu Semali sempat menuturkan apa-apa. Tetapi Ucu Semali tahu perkara kereta jenazah bergerak sendiri dengan tidak ada pemandu itu bukannya sama dengan kejadian api memercik di dalam rumah Fazli.
Tiba-tiba sahaja kereta jenazah itu menjelma di tengah halaman rumahnya, tatkala Haji Basar juga mengalami perkara yang sama. Sebaik sahaja dia melihat bayangan dinding pejabat Haji Basar memancurkan mata air yang meleleh minyak senyonyong. Sekaligus sahaja gangguan kereta jenazah itu pun menjelma. Disebabkan jelmaan kereta jenazah itu tidak lagi mengganggu, Ucus Mali sekadar ingatkan Haji Basar supaya menyediakan rumput sambau, daun sepulih dan beras yang ditumbuk dengan kunyit saja. Dia akan doakan dengan membacakan ayatul kursi sebanyak 313 kali, lalu direnjaskan di sekeliling pejabat laksana menepung tawar sahaja. Memang Haji Basar juga tidak peduli dengan tentang kereta jenazah yang menjelma di hadapan pintu pagar rumahnya. Biarlah jelmaan kereta jenazah itu dilihat jiran-jirannya, asal saja tidak mengganggu penduduk di situ. Manalah tahu kereta berkenaan akan merempuh budak-budak yang melintas jalan mau ke sekolah tatkala hari belum cerah. Siapa mahu dituduh sekiranya kereta yang bergerak tanpa pemandu itu merempuh anak-anak? Tentulah anak-anak mereka akan cedera akibat nahas tidak tahu punca itu. Memang bimbang benar, Haji Basar takut sekiranya kejadian demikian berlaku dalam masa dirinya yang menjadi sasaran. Setakat perniagaannya yang mengalami kerugian, Haji Basar masih lagi boleh bertahan. Tetapi kalau sehingga mengancam anak-anak jirannya, dia juga berasa kesal yang amat sangat. Haji Basar, ini yang saya ceritakan pada ustaz tu. Beritahu Ucus Mali sambil memandang ke arah saya. Tatkala Haji Basar bersama dengan Mak Sutin naik ke rumahnya semasa saya berkunjung ke Felda berkenaan. Memang Ucus Mali sudah ceritakan mengenai Haji Basar yang terkejut apabila melihat kereta jenazah bergerak tidak ada pemandu di hadapan pagar rumahnya.